Okay guys, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke video selanjutnya iaitu confirmation. Okay, diharapkan korang tengok video-video dari awal sampailah video sebelum video ni. Sebab satu, saya ulang ni sekali lagi, ianya berkait rapat dan ianya sangat-sangat penting. Okey. Apabila saya dah cakap penting tu, ianya amatlah penting. Kerana kalau kita tidak faham mengenai dengan video yang sebelum ni iaitu confirmation dan sebagainya support resistant, akan susah untuk kita nak faham video ni. InsyaAllah video ni akan simple, tapi kalau maksud saya simple tu kalau korang dah faham video-video yang sebelum ni. Okay. Hari ni saya akan hari ini saya akan bercakap ataupun menerangkan mengenai confirmation ketika mana dia masuk zone dan confirmation breakout. So kita akan belajar mengenai first entry and then second entry. Apabila korang dah faham first entry, korang boleh entry untuk second entry sekiranya korang dah miss first entry. Bagaimana pula kalau korang miss second entry, korang boleh applykan confirmation ni untuk third entry, fourth entry dan sebagainya. Bermakna ianya boleh di-apply untuk kita layer. Kita layer bukan membabi buta, tetapi layer di tempat zon-zon yang betul. Sebab apa? Kerana zon yang betul untuk mengelakkan retail trader yang modal kecil daripada margin call ataupun MC. So di sini saya tak akan mengajarkan korang money management, tapi saya akan ajarkan bagaimana korang boleh manage korang punya layer ataupun entry. Itu terpulang kepada korang punya equity ataupun capital korang, modal korang berapa, itu terpulang bagaimana korang nak letakkan korang punya lot. InsyaAllah kita boleh entry zero float. Holy Grail ni memang ada. Memang ada, saya cakap lah, Holy Grail ni memang ada, zero float memang wujud. Holy Grail setup yang terus touch and go memang ada. Itu pulang pada ilmu korang masing-masing. Yang saya cuba sampaikan ni insya-Allah korang boleh nampak apa saya maksudkan Holy Grail tu. Okey, tanpa membuang masa, video ni mungkin pendek tetapi ianya amat bermanfaat dan bermakna bagi korang. Tak payah pening-pening. Okey, video sebelum ni adalah mengenai confirmation. Yes, confirmation juga, tapi adalah mengenal pasti sideways. So, apabila korang dah kenal pasti sideways, akan mudah untuk orang trade. So, macam yang saya ulang sebelum ni, macam yang saya cakap sebelum ni adalah, kejap ya. Okay. Kita akan applykan juga konsep support and resistance, which is SNR. And then kita akan applykan sideways. Video yang kita buat ni. SNR dan sideways. Lepas tu kita akan applykan engulf, DOM semua. So, tiga-tiga ni amat penting untuk kita faham. Okay, first, apa yang kita tahu mengenai SNR? Konsep SNR adalah di mana berlakunya breakout. Di mana berlakunya breakout, akan ada pullback. Apa yang di break dekat sini adalah resistance sebelum. Apabila sudah di break, dia akan menjadi support, resistance,
become support RBS sebab telah di breakout. Di breakout ni maksud dia kena breakout dengan body sekali. So kalau kita applykan engulf EF DOM akan ada terdapat engulfing EF dan dominant ataupun bukan dan. Okey, dan berlaku pullback. Kita tak boleh cakap pullback entry breakout pullback entry breakout pullback entry. Kita nak tahu pullback macam mana. Pullback yang saya nak adalah pullback sideways dan dia datang masuk balik. Ini just konsep, okay? Bukan kita entry. Okay, dia datang balik di kawasan support ataupun di kawasan resistance become support ataupun di kawasan EF, EG ataupun dominan dan di situ kita akan entry. Okay. Tapi tak semudah macam yang kita lukis ni, alright? So ini adalah pergerakan line chart dia. So macam biasa, apa yang saya tekankan, selalu saya tekankan, tunggulah sideways breakout. Kunci utama dia adalah sideways. Apa dia sideways ni? Paling bahasa simple, buyer and seller sedang membuat keputusan ataupun dia orang tengah nego. Kita buat nego lah dekat sini. Okey, dia orang buat nego. Kau nak buy ke nak sell ni? Okey, apa yang kita buat? Apa yang saya selalu buat untuk kita mudahkan untuk dapat entry yang cun-cun ataupun kita nak dapatkan entry high liquidity zone, high liquidity area, high liquidity key level di mana dia terus go sideways ataupun nego, and then saya akan tunggu sideways ni breakout. Saya akan tunggu sideways ni pecah. Kalau dia pecah bawah, BO bawah, apa saya akan buat? Saya akan cari peluang buy. Saya akan cari peluang buy. Kalau dia BO ke atas, saya akan cari peluang sell. Okey, maksud dia macam ni breakout ni. Ini saya lukiskan sideways. Current market price, harga sekarang. Dia harga sekarang ni dia tengah bermain atas bawah. Ingat guys, jangan sesekali trade di dalam sideways kalau korang jenis dia yang mengharapkan setup ni terus go ke kata orang Brunei mijen jangan terabang, mijen kena ke bawah. No, bukan macam tu. Walaupun di dalam sideways ni ada engulf buy lah, ada engulf sell lah. Ini yang selalu saya perhatikan lah. Orang akan trade engulfing sell, dia sell dekat sini, yes go. Kalau gold tak lagi, apatah lagi kalau kita entry dekat gold sideways, dia memang akan bagi 100 pips or 80 pips, memang besar kan. So selalu dia ada orang entry sell dekat sini because of EF or EG di dalam sideways. Lepas tu apa jadi? Dia entry sell dekat sini, dia margin ataupun dia berharap setup ni akan terus go 1000 pips ke 400 pips ke. Lepas tu dia datang balik. Dia kena SL ataupun MC terus. Okay? Itu yang bahayanya kalau kita trade dalam sideways. Kalau kita ni jenis hit and run boleh kot. Okay, yang penting adalah saya akan tunggu di mana breakout dia. Kalau dia dah breakout pergi atas, it's time untuk kita tengok zone yang ada di sebelah kiri. Zone tu apa? Of course lah, back to SNR, back to engulf, EF dan DOM. Di sana saya akan marking, saya akan tengok di mana terdapatnya zone-zone yang penting ataupun key area. Di situ saya akan start untuk entry. Nampak tak? Dia macam ni. Ini juga yang selalu terjadi. Dia akan sell, dia ada engulf buy, dia orang pun buy. Lepas tu dia entry buy kan? Lepas tu dia happy sebab candle ni akan boom. Maksud dia boom, dia seolah-olah momentum untuk naik. Walhal dia cuma nak ambil harga baru nak jalan sell. Sebab tu yang buy tadi terceduk. Faham? Sama juga macam kita nak buy. Kalau dia break ke bawah, contoh kat sini, dia break ke bawah, saya akan look to the left. Of course, look to the left. Look to the left, saya akan entry kawasan situ untuk kita buy. Okay, so itu kunci dia. Tunggu breakout and then look to the left. Okay, another kunci, saya buat dekat sini je ya. Kunci ataupun key untuk kita selamat, kenal pasti first. Zone ni dekat mana? Zone ni dekat mana? Adakah dekat lower time frame ataupun higher time frame punya setup? First, saya akan tengok H4 and then move ke daily. Kalau dah dua ni betul-betul sama, seiras, H4 kata buy, daily kata buy, bermakna saya akan stick kepada plan saya buy. Jangan sesekali tukar korang punya plan ni untuk sell. Jangan.
Okey. Bagaimana pula kalau H4 kata buy, daily kata sell? Siapa yang korang akan follow? Korang boleh follow H4 untuk scalping, and then daily untuk long term. Faham tak? Short untuk H4, since H4 tadi cakap buy, and then daily cakap untuk sell. So kita scalp je untuk set up zone H4. Maksud dia akan clearkan zone H4 tu dulu, and then dia akan follow trend sell dekat daily tadi. Faham tak? Okay, dia akan macam tu. So kenal pasti dulu zone dia dekat mana. Bagaimana pula kalau H1 buy, H4 sell, daily buy? Okay, dia macam ni. H4 dia akan setelkan sell dia dulu, H1 akan buy mengikut daily. So kena faham pecahan candlestick ini. Okay, so applykan juga untuk monthly dan weekly. Benda ni sama. Kenal pasti zone dulu. Zone ni amat penting. Iaitu zone ni boleh dipanggil sebagai market mover ataupun key area di mana kawasan yang potensial dia akan teruskan perjalanan. Right? So ada lagi cara untuk kita tengok potential zone-zone ni dengan cara tengok first breakout. First breakout ni di mana berlakunya breakout dekat H4 ataupun daily, breakout, and then dekat sebelah ni dia meninggalkan ataupun dia break. Di sini engulfing sell ni dia break. Contoh di sini engulfing sell, supposed to be kita ni sell apabila dia sampai, tapi malahan dia break. Dia break ataupun di sini sebagai zone resistance. So tapi dia break, dia akan menjadi support. So kita akan tunggu dia pullback masuk dalam zone. Alright, boleh faham? Okay, itu konsep dia, teori dia. So kita akan move kepada chart. Saya nak explain sikit mengenai setup yang baru-baru ni, terutama sekali bagaimana saya entry buy dekat sini dengan layer tebal-tebal macam tu kan. So apa yang saya nampak semalam, masa awal pagi dan petang tu berlakunya sideways, betul tak? Di sini ni semua ni adalah sideways. Okey, berlakunya sideways. Sideways di sini amatlah cantik. Apa yang saya tunggu? Saya tunggu dua zone. Maksud dia dua zone, di dalam sini ada harga, saya akan tunggu di mana tempat dia breakout dulu. Atas ke bawah. Kalau korang ikutkan harga semalam, masa semalam korang tengok live trade, korang tengok chart pada pukul berapa tu? Around pukul, sorry saya lupa. 7 ataupun 8 lah, 8.30 macam tu kan. Dia ada melakukan breakout pergi bawah. Dia cepat. Dia melakukan breakout pergi bawah. Ni, dia telah break sideways ni, tengok price ni. Dia break sideways ni. Nak tengok price ni break ataupun tak, sideways ni dia break ataupun tak, tengok M15 dia lebih jelas. Nampak tak? Dengan body sekali dia breakout. Okay? Confirmation ni saya akan explain. Korang take note sendiri. Dekat nota korang akan fahami satu persatu. Confirmation ni bukan semudah macam yang saya explain now. Dia akan bermacam cara, tapi hujung cerita dia tetap sama. Okay? Now ini sideways, and then berlakunya momentum boom. Nampak tak? Candle seolah-olah momentum sell. Oi, orang happy. Orang sell pun happy. Betul tak? Pernah tak kena benda macam ni? Of course, korang pernah kena. Korang sell dekat sini, and then korang nampak dia nampak seolah-olah candle besar ni dia nak terus terjun, korang pun imagine confirm terjun, tak balik lagi. Walhal kalau korang faham ini baru je keluar daripada sideways. Okay, itu keluar daripada sideways. And then apa yang saya perlu buat adalah tengok di kawasan big time frame dia untuk mengenal pasti zone ni adalah zone yang potensi. Tengok dulu daily. Kalau korang tengok di daily ni almost breakout. Maksud saya dia belum totally breakout. Dengan dia belum total breakout dekat sini sebab berlakunya rejection. Dia kena breakout full body, tetapi di sini dia menampakkan candle ni candle engulfing buy ataupun dia sedang momentum. And then di sebelah kiri ni hampir-hampir nak break kan. Sebelah kiri ni dia ada meninggalkan engulfing fell. Engulfing sell yang gagal untuk di sell malahan di break. Contoh, itu my zone. So saya ambil maklum yang zone ni adalah untuk pullback buy. So saya akan filter the zone. Bagaimana saya filter the zone? Okay. Untuk yang dah belajar dengan saya akan simpelkan bagaimana saya filter zone. Kita nak
tekankan lagi semasa dia masuk zone macam mana. First, kita dah tahu zone ni kena breakout. Okay, betul dekat H4 apabila kita tengok pecahan tu, kita nampak ada lagi engulfing fell. Betul tak? Engulfing sell yang fell. Okay, di sini kita akan cari peluang. Kita tahu zone ni besar satu. Okay, kita dah tahu zone ni untuk buy, so kita buka lagi H1 untuk kita punya precise. Okay, apa yang kita nampak berdekatan dengan current market price di sini pun terdapatnya last price, last harga untuk korang buy, which is EF yang baru dekat sini, yang fresh ke apa ke, tak kisah. Sebab di sini berlakunya clean breakout. Okay, saya buang zone box H4 ni. Kenapa saya buang? Sebab saya tahu zone ni from big time frame dah. So saya nak filterkan zone ni je. Saya nak kurangkan floating ni je. Tu je tinggal dia. Okay, yang ni saya buang supaya fokus. Tu je saya nak. Okay, di sini persoalan dia, kalau kita tengok bagaimana saya mengurangkan floating ataupun saya nak entry one time frame dia. Okay, satu dengan cara kita precise zone ni, kita ambil yang ditelan. Okay, dua. Tetapi di sini berlakunya rejection. Kita pun confused. Ini dah reject buy, tapi bila nak buy? Korang dah buy, contoh korang dah buy, tetapi dia masuk balik ke bawah, korang punya SL dekat bawah ni, dia hit korang punya SL, baru dia terbang. Okay, untuk elakkan benda ni, satu of course kena tunggu sideways ni breakout. And then macam mana kita tahu dia, yang ni adalah last zone dia. Ini amat penting. Apabila sudah berlaku setup dekat H1, kita dapat last price dekat H1 ni, kita buka lower time frame. Usually saya tak pergi M30, saya akan pergi terus M15. Okay. Apa yang korang nampak dekat sini? Di sini, kalau korang nampak, ada lagi terdapatnya engulf. Sorry, ni engulf buy. Kan? Tetapi macam mana? Lagi persoalan seterusnya, macam mana kita tahu yang dia berhenti dekat situ? Macam mana kita nak tahu dia berhenti dekat situ? Macam mana kita nak tahu dia nak mati betul-betul dekat situ? Okey. Sini saya cuba bagi tahu rahsia, insya-Allah korang boleh simpan ataupun mungkin dah ada yang tahu. Korang simpan betul-betul zone ni. Cara saya applykan benda ni simple. Saya akan lukiskan kunci key level menggunakan OHLC ataupun line chart. Tetapi line chart ni better dia kalau kita lukis. Mungkin ada yang familiar dengan bentuk ni. Dia banyak macam. Tapi ini yang saya cuba applykan untuk korang. Ini just kefahaman korang, okay? Apakah ini? Ada orang panggil ianya sebagai Quasimodo ataupun Actionist. Betul tak? Head and shoulder. Maksud dia di sini head ataupun dikenali sebagai lower low. And then sebelah sini adalah left shoulder. And then on the right shoulder di mana tempat kita entry. Di right shoulder ni kita akan entry. Bukan saya ajar korang pattern, okay? It's not about pattern. Kita teriak bukan sebab pattern action nesting, no. Bukan kita teriak sebab engulf, no. But then kita entry sebab of price, harga mati. Price action dia dekat mana. And then ini cara yang mudah untuk kita nak tengok sampai mana price dia akan mati. Tapi actionist ni kena betul-betul faham. Untuk kita fahamkan, untuk kita memudahkan benda ni, saya applykan engulfing. Di salah satu tempat sini ni, di salah satu head ataupun left shoulder ni, bagaimana kita nak validkan? Of course, kita kena applykan sideways sebelum pull back, sebelum masuk on the left shoulder. And then kedua, around sini ni, dekat left shoulder ataupun pertengahan sini ni, tengok line ni, ada terdapatnya EF ataupun engulfing ataupun dominant. Itu je. Faham? Okay. Bagaimana saya tahu price tu akan mati dekat situ? Satu, saya dah tahu zone tu dekat daily ataupun H4 punya setup. Okay.
berlakunya sideways, tetapi price di sini, kalau korang tengok betul-betul, apa yang korang nampak dekat sini? Di sini berlakunya, ya, saya zoom dulu. Apa yang saya ambil ni? Kalau korang tukar line chart, memang tak nampak, tak jelas. Sebab tu ini salah satu manipulate market. Kadang ada je chart ni boleh bagi. HNS tu betul-betul mengikut apa line chart dia, tetapi ada masa dia tak bagi. Tengok dekat sini. Di sini mati price. Contoh saya lukis macam ni lah. Di sini lagi. And then wrong. And then di sini berlakunya have. HNS ni mungkin ada yang kena apply sampai dia kena break high-high macam tu, dia punya syarat. Tapi saya tak apply benda tu. So di sini saya cuma ambil. Why saya tak ambil ini? Ini adalah ini bukan berlakunya breakup dulu. It's not pullback here. Sebab tu saya tak panggil right shoulder untuk entry, no. Okay. In this case dia dah breakup pergi bawah. So kalau korang tengok setup ni, dia buat macam ni. Dia buat yang ni. Tapi di sini kena breakup lah contoh. Okay, so pendek, panjang. Left shoulder, right shoulder. Okay, and then cuba korang tengok dekat sini ni ada price open buy. Open buy, kalau korang faham OHLC, di sini pun ada line sub coordinate. Itu saya akan ambil left shoulder dan right shoulder. So, usually saya akan ambil to the shadow, sampai shadow tu. Shadow bawah ni, left shoulder dia. Okay, so di sini my zone. Kalau dia break, saya akan SL dekat sini, bawah ni. Pips kita kena reward, risk and reward kita, risk kena kecil, reward kita kena besar. So, saya akan fokus untuk buy sampai zone ni. Okay, tiba malam tu, kalau kita tengok dekat di sini, dekat sini, dia belum return lagi, dia belum masuk. Ni, dia try to return, dia try to masuk that zone ataupun reject that zone, but then fell. Ini dipanggil sebagai fail to return, fail to return, fail to return, finally return, finally dia masuk zone. Korang boleh entry terus menggunakan one time frame sahaja. One time frame saja. Dia akan berlaku rejection dan entry terus. Okay, itu satu. Kedua, ingat ni satu. Kedua, bagaimana kita nak confirmkan lagi ataupun kita nak layer ke ataupun sebaliknya, macam mana kita nak yakinkan lagi hati yang was-was ni. Kita nak entry tanpa entry syubhah. Kita nak yakin. Okay, kita buka M1 ataupun M5. Is my last confirmation. M5. Semasa dia masuk zone. Dia tak tembus kan, dia cuma reject. Kalau dia tembus body, saya memang KSL. Okay? Dia reject je mati kat situ. Okay. Apa yang saya tunggu dekat M5 dan M1, saya akan tunggu semasa dia reject that zone or that price, saya akan tunggu engulf buy ataupun EF ataupun DOM terjadi. In this case, saya tak nampak engulf buy, but then DOM. Tapi terlalu lambat, terlalu lewat untuk kita entry. Saya buka M1. Tiba-tiba price boom, seolah-olah nak serang. Tiba-tiba dia mati dekat situ dan meninggalkan apa tu? Dia meninggalkan engulfing buy. Nampak? So, itu bermakna ada buyer push dia. Buyer ni push dia sampai kat sini. Korang mungkin tak sempat entry ataupun sempat entry sebelum engulfing buy ni tercipta. Okey. Apa yang saya akan buat? Untuk saya itu first entry. Usually second entry akan dia datang direct pullback balik. Ini dipanggil sebagai direct pullback sebab dia break terus pullback kat sini. Dia akan mati di kawasan engulfing buy ni, dia reject je, saya akan entry terus. Still korang entry di pucuk. Tengok line tu. Line tadi engulf ni, yang kedua ni di mana di reject engulf buy tu. See korang still entry kat situ. Dekat bawah pucuk. Kalau yang suka pucuk-pucuk, ambil ni. Saya entry macam tu. Saya akan pergi M1 dan M5 untuk entry yang lebih awal ataupun yang selamat. Itulah confirmation dia. Nampak? Lepas tu,
Barulah, okay, now saya nak cakap mengenai layer, third entry ke, fourth entry ke, tak kisah mana yang korang suka panggil dia. Itu second entry. Apabila kita tengok, okay, saya akan buka balik. Price dah jalan, contoh, price dah jalan dekat sini. Price jalan ni kan, dia meninggalkan banyak zone dekat sini. Dia tinggalkan adik-adik dia. 100% or 90% or 80%. Saya tak boleh cakap 100 betul-betul. Kena ada 80 juga, kena ada 90 juga. Sebab apa? Kadang dia touch, dia terus terbang. Tapi in this case, kita dibagi peluang. Bagaimana kalau dibagi peluang? Adakah kita akan entry? Of course kita akan entry. Di sini dia membagi peluang meninggalkan zone-zone banyak. Kuasa ni zone-zone. Kalau korang pening tak nampak zone yang clear, bukalah lower time frame. Bermula dari M15. Kalau korang tengok, semasa dia terbang, dia meninggalkan apa ni dekat kawasan sini. Dia meninggalkan kawasan DOM. Usually DOM, saya punya tips, saya akan ambil body ni. Di mana pertukaran harga open dengan close ni. Saya akan ambil itu untuk zero float. And then, untuk kepastian, bukanlah M5. Nampak tak? Di sini ada engulfing. So, meaning to say, dianya valid. Dia buat apa? Adakah konsep yang kita nak? Dia buat pullback ni? Ada. Siapa cakap tak ada? Yang ni apa? Saya nak tanya, apa ni semua ni? Semua ni adalah sideways RG. Bagus. Sideways ni, dia bermain di harga yang sama. Korang lukis lah, korang imagine. Dia bermain di harga yang sama sampai ada satu price yang berani break ke bawah, momentum. Dan dia stop dekat DOM M15 and engulfing buy ni. Dan dia mati kat situ. Kalau nak filter lagi, kalau nak halus lagi lah. Kalau korang nak halus betul-betul, first of course kita fokus on big time frame, fokus on big setup dulu apa semua, dan baru kita pergi lower time frame untuk kita mengelakkan kepeningan kepala ataupun avoid kita punya noise yang banyak. Nampak? Yang ini saya ambil engulf sebab itu pun kawasan dia. Engulfing buy, ini direct pullback, yang ini pullback yang kita nak. Di sini korang boleh entry layer. Boleh tak macam tu? Korang miss first entry, tak apa, second entry dia bagi balik. Faham? Dia jalan, korang pun profit. Faham tak? Okay, itu confirmation bagaimana saya entry. Lagi, saya nak explain yang baru-baru yang terjadi, okay? Tak apa, yang ni dulu. Kenapa dia terbang dekat sini? Why? Okay. First, apa yang saya cakap, kena fokus kepada big time frame punya setup. Satu, apabila kita tengok weekly, belak-belak sikit time frame ni, kita kena buka-buka balik. Weekly saya tak nampak harga dalam ni because of shadow, tapi saya nampak harga sini satu weekly. Apabila kita buka daily, saya nampak benda ni engulfing buy yang besar kan. So saya ambil dulu saja marking. Saya tahu yang ni adalah zone from big time frame tu je. And then korang boleh filter dekat H4 zone tu or area tu, key area tu, apa yang korang nampak dekat situ. Now buang zone weekly ni, zone daily. Sebab apa? Korang dah tahu. Takkan korang guna zone daily tu untuk entry. No, sebab dia agak besar. MC pun confirm MC kalau korang entry buy awal. So apa yang saya tengok dekat sini, berlakunya engulfing buy dekat sini, and then apakah dekat sini engulfing buy ni? Di sini adalah di mana berlakunya support area, support yang paling low. Di sini lower low yang belum habis lagi diambil. Sebab dekat sini dia tak ambil. Di sini untuk yang last time. Okay, itu tak apa. Tapi di sini terdapatnya, saya zoom in sikit. Low. Apabila kita tukar, yang ni cantik, dia bagi macam tu je. Dia bagi ada peak dia, open and close dia. Close and open body tu dekat situ. So itu low dia, zone dia sampai ke bawah ni lah. Zone dia punya apa nama ni? Zone di mana support zone dia tu. And then di situ dapat engulfing buy. And then apa yang saya tunggu, kalau zone daily,
weekly, monthly, saya akan tunggu dekat H4 ataupun dekat H1. Untuk solid confirmation, ingat, take note ni, untuk solid confirmation, for ataupun untuk zone-zone time frame besar, terutama sekali weekly, monthly, daily, saya akan tunggu H1 buat membuat solid confirmation. Solid confirmation dekat situ, okey. Di sini ada DOM lah, and then di sini ada dekat H4 punya support, and then saya akan tunggu apa dia buat? Saya akan tunggu price tu mati ataupun reject. Yang penting dia tak break ke bawah ni. Dia reject dekat sini, saya tekan entry dulu. Saya akan tunggu solid confirmation. Dia berbeza sikit kalau weekly ni. Dia takkan go terus macam tu. No. Dia akan bagi korang masa sikit. So di sini, in this case, sideways semua ni ada. Ada memang ada. Tetapi kalau korang tengok aktiviti dia, di sini sideways barulah dia breakout, tetapi dia bagi peluang korang untuk sell. And then what else? Confirmation yang saya tunggu dia reject kat situ, dia mati dekat situ dan meninggalkan engulfing buy, ataupun EF ataupun DOM tutup pulang. In this case dia meninggalkan engulfing buy, dia mati. Dia close luar shadow tu, luar line support tu. Dia meninggalkan engulfing buy. Cukup tu je. Maksud dia cukup kita tengok confirmation dekat X1 ni dia buat macam ni je. And then another confirmation is dia berlaku breakout. So apa maksud dia breakout ni? Dia terbang pergi atas. Bermakna dekat situ buyer telah push dia. So big player dah push. Dia dah bagi hint awal ataupun hint di pagi hari untuk dia nak buy malam ni. Ataupun petang, tak kisah. Okay, so dia dah bagi hint. Azan, kita stop dulu. Okay, sambungan. Okay, setelah berlakunya engulfing buy, dia akan berlaku breakout dulu. Lepas berlakunya breakout, of course, back to our SOP, iaitu sideways yang kecil. And then kalau tengok pecahan lagi cantik, nampak tak sideways. Okay, di sini buatkan korang confuse kan. Di sini, di sini macam nampak berlakunya breakout. Tetapi kalau korang fahamkan betul-betul, okay. Kalau korang tengok dekat mana dia stop ni, actually it's nothing. Tak ada pun sesuatu yang tersembunyi dekat situ. Nothing. Okay, ini manipulate. Walhal dekat, kalau kita tengok betul-betul dekat dekat H1 ni, yang berlaku breakout dengan body apa semua dekat bawah ni. Dia dekat stop kuasaan engulfing buy. Yang ni belum sampai lagi engulfing buy kita. So kita fokus pada engulfing buy tu. So now kita boleh dah filter kita punya zone engulfing buy tu. Menggunakan F15 dulu, tengok price. Apa yang kita buat, tengok dia terjun di dalam zone F15, terdapatnya dominan lagi dekat bawah ni. Kenapa saya ambil dekat dominan tu? Satu, sebab di sini berlakunya permulaan naik ataupun direct pullback yang tak ber-SOP, maksud direct pullback ni. Yang ni pullback yang ber-SOP, which is ada sideways selepas berlakunya breakout. Ini baru je nak breakout. Okay, itu satu. And then kedua, saya akan tengok lagi, since oleh kerana zone ni berdekatan, kita akan buka M5 untuk filter zone. Sebab dia tak terlalu jauh sana. Okay, now kita ada nampak dua lagi cerita dekat sini. Yang ni tadi dekat M15. Ternyata dekat M5 pun ada terdapatnya dominant, consider as dominant or engulfing buy. Dekat sini kalau kita blend engulfing buy, di sini yang di direct pullback. Di sini baru berlakunya breakout, dan di sini di kawasan ni lah is our zone untuk final kita buy. Okay, apa yang saya tunggu lagi? Dua, saya akan entry terus because I know setup ni from big time frame and then dah complete. Okay. Setup from big time frame ni dia tak akan menghampakan, dia akan selalu bagi more than 100 pips. Dan yang kedua, apa yang saya akan buat untuk cari engulfing buy ketika mana dia masuk zone ataupun EF ataupun DOM. Kita bukalah M1 untuk lebih
jelas dan lebih awal lagi dia punya confirmation. Nampak tak? Dia buat engulfing by dekat situ. Dalam engulfing by itulah kita akan pasal ni. Nampak tak? Dia reject je. Di sinilah, nampak tak second entry ni? Dia break out, dia buat sideways kecil. Di situlah kita entry. Entry. Dia terus go, jalan perlahan-perlahan dia bagi. Dia go lagi, dia buat sideways. Nampak tak engulf? Nampak tak EF dekat sini? Dia reject, entry lah. Di sini, entry lagi. Begitu kalau kita nak layer. Zone by zone, zone by zone. And then, baru dia go. Di sini korang entry setia bawah tadi. Entry. Baru dia go. Nampak tak? Untuk yang selalu confused, untuk yang selalu ragu-ragu, dia akan sell dekat sini. Saya nak tanya, buat apa kita nak sell dekat situ? Adakah sideways? Sebelum dia masuk zone ni. Sideways ni break ke bawah, bukan break ke atas. Yang ni tak ada sideways. Yang ni, satu lagi, yang ni korang dapat setup engulf ni from H1. Yang kita dapat kat bawah ni from weekly lah, daily dan H4. From big time frame. Alright? So, buat apa kita nak kisah dekat zone-zone berdekatan ni? Okay? SOP tak ada, confirmation pun tak ada. Boleh faham? InsyaAllah simple. Praktikkan benda ni, backtest korang akan nampak lagi lebih jelas. Lagi dan lagi. Setup yang ni. Why sell dekat sini? Why? What happened? Apa yang terjadi dekat sell dekat sini? Of course, kita kalau nak backtest, buka big time frame. Tengok ni, di sini berlakunya blend EF. Blend engulfing by. And then kena breakout dekat sini jadi EF. Nampak tu box? Itu just our zone. Apa yang dia buat? Plus satu dekat sini ada EF, di sini pun ada EF. So dua, tak kisah. Yang ini sideways, finally breakout dekat sini. Yang itu hari saya ada cakap kan, ini saya ada send dekat channel kan. Yang ini sideways, berlakunya breakout pergi atas. Okay. Now, tengok dulu daily. Daily tak berapa jelas, tapi H4 ada membagi kita hint. H4 pun consider as big time frame. So why not kita ambil. Tengok dekat H1 dia. H1 dia di sini pun ada berlakunya EF. Ni, yang dua ni. And then yang ni, sideways semua ni bermain harga yang sama. Finally, dia keluar pergi atas. Okay. Sebab satu, macam mana kita nak tahu benda ni, zone ni kuat. Satu, sebab H4. And then kedua, apa yang saya perlu buat adalah saya tak tunggu dia masuk zone ni ke ataupun apa. Saya tunggu action. Saya ulangi lagi sekali, saya tunggu action. Semua yang entry dekat sini, saya tunggu action. Dia mati dekat mana, yang penting dia tak tembus. Okay, tiba-tiba price stop dekat situ. Korang tak payah pening-pening lah nak filter lagi left zone ni, yang lama ni. It's just our zone. I mean, sebagai kita punya guidance je, panduan kita. Sebagai kita punya panduan, yang mana zone ni from big time frame, and then yang mana zone ni akan membuat action untuk sell. So kita dah tahu satu. Apa yang saya perlu buat lagi? Applykan saya punya konsep tadi, actioners. Sebab tu saya cakap actioners ni kena faham betul-betul. Dia boleh jadi dekat body ataupun dekat shadow. It's just our panduan, bukan untuk kita entry. Yang ni kalau saya lukis baliklah, ada tak konsep tu? 1, 2, sampai shadow saya ambil. Now sampai shadow, sebab shadow panjang. Kalau body, saya ambil body. Shadow panjang, saya ambil shadow juga. So sebab apa? My zone, left shoulder ni, always dekat sini. Sampai itu je. Okay, tapi ni saya lukis dia punya peak. Dan dekat ni, head dia kecil. Di sini baru dia drop. Di sini dia drop. And then finally dia return balik dekat price tu. Dia mati, reject kat situ je. Now, apa saya perlu buat? Saya akan pergi M15. Satu persatu. Nampak dia punya head, punya left shoulder. Kena break. Dan dia reject dekat situ. Dia reject dekat situ. Nak tengok mati awal, tengoklah M5. Bukan kita yang mati, tetapi price ni mati. Betul ke tak dia mati dekat situ? Okay. In this case,
dia meninggalkan engulfing sell dekat luar. And then ada direct pullback lagi sekali. Dia datang balik. Dia drop balik. Okay, buka M1 dia. Now kita ada trade control kita. Maksud dia, nah jadi jelas. Di sini ada berlakunya engulfing buy. Just tarik sampai hujung. Sini dia berlaku breakout dah, dia reject balik. Kita ni punya entry dekat sini. Kita entry dekat sini. Okay, dia drop, dia datang balik. Kenapa dia datang balik dekat sini? Ini yang buatkan kita ragu. Alah, dia nak break balik ni. No, jangan macam tu. Satu, of course, as I said, kita kena tahu setup ni from dari mana. And then yang kedua, adakah setup ni, adakah setup ni kuat ke tak? Okay, apabila setup ni from big time frame, of course dia memang kuat. And then kedua, kenapa saya ada entry dekat sini? Dia datang balik, saya entry baru dekat sini sebab price ni momentum kan. Yang ni pecah sideways, yes betul. Yang ni berapa kali momentum. And then kalau kita tengok M5 dia, kalau kita tengok M5 dia, mana M5 dia? Okay. M5 dia, semua ni baru je berlaku breakout. Semua ni adalah baru berlaku breakout. Di sini baru berlaku breakout. And then price datang balik dekat first entry tadi. So meaning to say, di sini adalah second entry yang lebih solid. So, cara dia, buka M1 tu tadi balik. Nampak? Di sini price ni yang ni direct pullback. Kalau di sini baru berlakunya breakout dan di sini dia datang balik. Dia datang balik untuk entry. Di sini korang boleh sell full margin terus. Faham? Tengok dia sikit. Dekat sini still dekat atas second entry korang. And then barulah dia drop. Lepas tu confuse. So apa confuse? Alamak, sebelah kiri ni nampak clean breakout lah dari tahu tak? Allah sepan kan macam ni. Alamak, di sini ada RBS lah. Sini kan clean breakout. Kuat ni, memang kuat ni zone ni. Kita buy lah. No, jangan kita buy. Sebab zone ni dari mana? Ini H1 je yang kita dapat dari atas ni from big time frame. So siapa kita nak respect? Big time frame ke lower time frame? Faham tak? And then kita hold. Tiba nampak price ni dekat bawah yang fresh. Saya nampak ni fresh. Zone buy. Kenapa saya balik? Saya buy dekat sini. Saya berani buy dekat sini. Sebab saya tahu this cerita belum siap lagi. Apa yang maksud saya belum siap lagi? Kalau korang tengok, saya ada entry buy juga malam tu. Kenapa saya cakap belum siap lagi? Price ni just drop. Dia baru drop. Selesai cerita ni dia dah drop. Dia baru siapkan head dia. Ataupun higher high dia. So mesti ada pullback lagi untuk sell. So saya cari peluang untuk buy. Okay, peluang untuk buy. Kenapa dia stop dekat sini? Satu, tengok di sini. CNS yang besar. CD left shoulder ataupun di sini head dan dia drop, dia datang balik. Tengok dekat left shoulder ataupun dekat kuasaan sini ni. As I said tadi, masa awal, dekat sini kena ada EF, engulf ataupun DOM. Di sini ada DOM. Price swap dekat situ. Nampak? Dia price swap. Zero flow. Tengok M15 dia. Still, di situ ada blend engulfing fell, EF dengan DOM. Why not? Sideways. Dia boom. Why not kita sell? Dia drop. Malam lagi, dia datang balik. Kalau saya lukis dia macam ni, kuasaan head and shoulder ni, betul tak? Kalau korang lukis, turun, kepala, turun, datang balik. See? Sama. Sini boleh apply, sini boleh apply. Benda ni power. Yang penting SOP sebelum masuk zone. Yes, ada SOP sideways, boom, entry.
Sama, benda ni apply, benda ni always apply, dia akan always happen, pattern ni akan always happen. Untuk korang mudahkan, cari pattern ni ataupun fahami engulfing. Yang penting, berbalik kepada kita punya confirmation dengan SOP. Itu yang penting. Okey, dia datang balik dekat kawasan ni, entry. Awal pagi lagi dia bagi entry. Then, dia dah drop. Setup from big time frame jalan. Faham ya? InsyaAllah benda ni praktikkan lagi, applykan lagi satu persatu. Korang akan nampak apabila korang selalu buat backtest. Lagi sekali, saya ulang benda ni, dia berlaku sideways, tiba malam ni, bila ni? FOMC ya? Yang last time kan? Yes, FOMC. Satu, dia buat sideways, dan tiba-tiba price breakout pergi atas. Price breakout pergi atas, of course kita look to the left. Bermula dari big time frame, daily contoh. Daily kita dah kena bagi tahu awal dah. Di sini berlakunya EF and then significant drop ataupun dia breakout yang sangat drastik. Tiba price datang balik dekat kawasan ni. So meaning to say our zone ni is from big time frame, daily. And then dekat H4 dia boleh start precise, look to the left. Di sini of course ada DOM satu. And then of course di sini ada saya lukis guna arrow, satu, left, kepala, naik, drop. Nampak? So, zone-zone ni potensi untuk kita sell. Apabila keluar daripada sideways and then dekat H1 dia, kalau news, dia memang tak akan tunggu lama lah. Of course, dia akan datang balik. Nampak dekat sini? Dalam shadow dari itu memang ada isi. Left. Kepala haji dia naik kat sini, nampak kiri kepala dia gagal untuk respect tapi dia break, datang balik kawasan ni. Macam mana saya tunggu kalau news, saya akan tahu dia akan reject cepat tapi dekat M1, M5 dia memang akan datang balik. So kita dah ada zone, kita nak tengok masa dia masuk dia ataupun dia mati macam mana. Itu yang penting, mati, action dia macam mana. Yang 15 bermula, kita check. Okey, macam tu. So agak pening, tak nampak kan? Kita tahu dia dah mati situ, tapi nak tahu lebih awal, bukalah M5 dengan M1. Okey, nampak engulfing, sell terjadi. Nampak tak? Dia reject je kawasan tu, dia drop, dia meninggalkan engulfing sell. Okey, now kita buka M1 untuk kita precise kita punya entry. Saya repeat, saya ulangi balik, setup ni akan buat benda yang sama, benda yang sama. Salah. Okey. Ini ketika mana dia masuk zone. Tengok tak di mana dia tinggalkan sini ni. Di sini dia dah masuk dan dia dah break up pergi sini meninggalkan engulfing cell. Dengan dengan EF sekali. Ini engulfing cell dia. Dia datang balik, korang boleh anti sepenuh-penuhnya dekat sini. Selagi mana dia tak tebus, dia akan terus drop second entry dia. Then drop. Korang entry dekat situ, korang dapat dekat pucuk atas tu pucuk dekat atas tu. Then dia drop. Dia berlaku drop yang drastik. Kalau korang tengok, mungkin dekat candle korang ada yang cantik dia punya candle tapi dekat sini tak ada masalah. Dia berlaku breakout tetapi dekat sebelah sini ni ada terdapat dia engulfing fell. So kita dah tahu yang ni our zone. Apa yang kita buat? Tengok dekat H1 dia. Dekat kawasan ni itu zone kita lagi. So buka lagi M15, tengok lebih halus zone ni since dia berdekatan. Di sini dalam ni tadi ada harga dekat body kosong tu. Ada terdapatnya consider as EF. EF ataupun tak nampak lah shadow.
lancap dia. Kalau kita lukis, sini kepala. Tapi dia stop dekat situ. Okay. And then apa yang kita perlu buat? Macam biasa. Untuk lebih awal, kita tengok mati dia macam mana. Dia buat sideways kan. Semua pergerakan ni sideways of course. Finally dia masuk zone ni. Ini dia kita punya zone. Tengok lagi dekat M1. Untuk lebih awal, kita punya entry. Ni dekat dia mana? Dia masuk dekat situ. Dia meninggalkan apa tu? Benda yang sama. Saya ulangi, benda yang sama. Engulfing cell. Dia drop, dia datang balik. Sinilah korang entry. Yang ni terpulang korang. Kalau nak entry, sini ada engulf. Dia datang balik. Entry. Sebelum dia buat penerjunan. Still juga, korang entry pucuk. Then dia drop. Buat pernah risaukan mengenai dengan buat pernah risaukan engulfing by dekat sini. Sedangkan setup ni from big time frame. And then continuation yang this one. Yang ni belum settle. Kalau daily, weekly H4, dia bagi tak lang-lang weh. Dia bagi bukan 100 pips, 50 pips. Dia akan turun 400 pips minimum ataupun 300 pips. So korang dah tahu benda ni from big time frame. Permulaan asal setup ni from big time frame. Carilah pull back, entry. Janganlah korang buy. Kalau korang tak tahu nak buy macam mana kan. So just follow the trend untuk kita selamat. Takkan kita setiap masa nak buy and sell. Ini sekarang ni forex dah rosak. Siang malam nak buy and sell lalu mengajar dunia. Tak boleh lah macam tu sebab kita ni nak trade dengan yang ber-SOP. Bukan nak 15 pips dah kata 100% 100% lah korang punya tu. No. Benda tu tak nak. Kita nak quality setup. Alright, bukan kita nak gambling, nak tikam sana, tikam sini, dapat sana, dapat sini. Macam itulah. Jadi nanti kita akan terbiasa benda tu. Dah terbiasa nanti susah kita nak recover diri ni. Itu yang penting. Kalau kita dah terbiasa macam tu, hit and run, tak dapat quality setup, nanti bila kita dah down, payah, bahasa gunai payah. Bahasa dia susah kita nak recover diri ni, susah kita nak recover macam mana nak dapatkan setup yang betul-betul quality. Sebab kita dah terbiasa tengok hit and run, follow orang, hit and run, 16 pips, 20 pips, no. That one is not quality entry lah. Better cari quality entry. I'm telling you, sebab benda ni saya dah rasai. Okay, so I just share my experience. Kalau tengok sini, yes, buy, betul buy. For those yang nak buy, can buy because of ada SOP dekat sini. But then, you kena tahu yang setup ni from big time frame. So you just follow big time frame. So you tahu dah setup ni kena tinggalkan oleh clean breakout yang kuat. Of course, dia akan datang balik. Kalau datang balik, tak apa, just hold yourself. But then, kalau datang balik, cari peluang untuk entry lagi sekali. Alright. Same goes to here. Di sini pun korang nampak. Di sini ada kuasaan. Macam biasalah saya tadi beritahu kan. Ni yang saya explain tadi kan. Alright. So lepas ni, mungkin ini juga short video. Lepas ni memang ada lagi video saya akan explain why and why, setup yang dah jadi dan kenapa tak jadi. InsyaAllah akan ada refresh lagi. And then kita bulan baru ni kita tunggulah setup yang cun. InsyaAllah minggu ni dan minggu depan ada big news kita boleh applykan. Tak kisah CPI ke, NFT ke, FMC, mana-mana news high impact ataupun medium impact, korang boleh applykan benda ni. Yang penting kunci utama dia adalah sideways and then pecah sideways tu and then look to the left. Masa masuk zone kita tengok mati dia, action dia macam mana. Dia reject, dia tinggalkan dekat lower time frame of course, dan of course EF or dom. Di situ you akan cari peluang entry. Alright, insyaAllah saya akan review balik video ni. Mana yang kurang saya akan tambah lagi dan saya akan buat video baru lagi. Apapun, harap korang faham. And then please do text bash_fx tu bagi feedback sikit. Mana yang kurang saya boleh apply, mana yang baik, Alhamdulillah. Semua datang daripada Allah. Dan mana yang kurang datang daripada diri saya sendiri, tolong tegur, insyaAllah saya perbaiki. Alright, apapun saya doakan korang berjaya lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys.